Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mak Fauzi bin Abdul Rahman, Dometrik 048237. Hari ini kumpulan kami akan membicarakan tentang tajuk ilmu sosial dan kajian saintifik. Sebelum kita teruskan dengan ilmu yang lain, terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang sedikit ilmu sosial. Ini adalah ilmu kemasyarakatan, ilmu yang mengenai kajian terhadap manusia dengan persekitaran dia, interaksi dia, dan melingkungi aspek keseluruhan hidup dia. Skop bidang ilmu ni pula dipengaruhi oleh manusia itu sendiri, manusia dengan manusia, manusia dengan persekitaran, kita lah manusia, kita dengan persekitaran, kita, hubungan kita dengan sesama manusia itu sendiri, dan kita dengan makhluk Allah yang lain. Itu ilmu sosial. Tapi apabila ilmu sosial ini digabungkan di dalam kajian Islam, ilmu sosial ni adalah terbina dari seluruh aspek kehidupan masyarakat. Seperti manusia ni, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dengan kerana Allah, hubungan manusia terhadap persekitaran kerana Allah. Dia saling berkaitan antara satu sama lain. Antara tujuan ilmu ini dimunculkan, hal ini adalah ilmu baru dalam kajian seluruh dunia. Ilmu sosial adalah ilmu baru. Kenapa dia diterapkan dalam Islam? Kerana ilmu sosial ni perlu diambil tahu oleh para pendakwah tentang mad'u dia. Ilmu sosial ni penting sangat untuk para pendakwah, untuk kita mengenal mad'u, hubungan atau interaksi mad'u tersebut terhadap manusia yang lain, terhadap makhluk Allah yang lain. Adakah dia berbuat dengan perbuatan yang jahat, ataukah dia bersifat dengan jahiliah? Dia perlu, para pendakwah perlu meneliti aspek tersebut dengan menggunakan ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan. Hal ini, ilmu ini sangat penting. Semacam saya sebut tadi, hubungan kita dengan mazlum. Itu saja. Selainnya akan diulas oleh kawan-kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Zakwan Yusuf, nombor matriks 048561. InsyaAllah saya akan menerangkan dan mengupas tentang apa itu ilmu sosial ataupun ilmu masyarakat dan kajian ilmiah ataupun kajian saintifik mengenai ilmu ini. Jadi buat pengetahuan semua, ilmu sosial ini telah pun berkembang sejak dulu lagi. Jadi ilmu ini telah wujud lama, sehingga ia telah menjadi satu ilmu yang berbentuk manhaj, yakni metodologi. Dan disiplin ilmu sosial ini ataupun ilmu masyarakat ini sangat penting, sama ada ia mengkaji sendiri tentang teori ilmu ini ataupun ia melaksanakan peranannya dalam sesebuah masyarakat, dalam sesuatu kelompok, untuk menyelesaikan pelbagai jenis masalah sosial khususnya. Dan peranan ilmu sosial ini juga sehari demi sehari kita nampak cabarannya. Sebab contoh di Malaysia, kita hidup dalam masyarakat yang berbilang bangsa, agama dan kefahaman. Jadi ilmu sosial ini ia akan berkembang cabarannya mengikut peredaran zaman dan semasa. Sekiranya kita pelajar, sebagai seorang pelajar yang belajar tentang ilmu sosial ini, tetapi kita tidak memahami
manhaj ataupun metod ilmu sosiologi ini, kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial khususnya dalam kalangan masyarakat di luar sana apabila kita keluar bertemu dengan masyarakat, kerana kita tak dapat mengetahui sebab-sebabnya masalah itu timbul ataupun sesuatu perkara itu berlaku, kerana kita tak menguasai tentang kajian ilmu ini. Jadi ianya amat penting buat kita semua, bukan sahaja pelajar dakwah, bukan sahaja pelajar pengajian Islam. Kita semua sebagai rakyat perlu ada kemahiran dalam bermasyarakat. Kerana kita tidak mahu apabila kita keluar kepada masyarakat, kita akan menyampaikan perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang menyesatkan ataupun mendatangkan kekeliruan kepada masyarakat di luar sana. Jadi itu satu perkara yang amat bahaya sekiranya kita sendiri sebagai pendakwah nak keluar menyampaikan seruan kepada orang ramai, tetapi kita tidak mempunyai ilmu yang cukup dalam ilmu kemasyarakatan. Jadi lebih susah untuk masyarakat di luar sana menerima apa sahaja yang hendak kita sampaikan, hendak kita dakwahkan, kerana kita tidak mempunyai teknik-teknik yang tertentu, teknik-teknik yang khusus dan cara-cara yang istimewa untuk menarik minat masyarakat, khususnya masyarakat bukan Islam. Jadi sekiranya kita mempunyai cara-cara yang tertentu, kita dapat menarik minat mereka untuk lebih dekat lagi dengan Islam. Sebab tu pentingnya ilmu sosiologi ini. Kita akan mengenal sesuatu kaum itu, sesuatu masyarakat itu, sesuatu kelompok itu. Tetapi dalam ilmu ijtima'i dakwah, kita mengkaji tentang masyarakat Islam itu. Apa masyarakat Islam itu? Apakah faktor-faktor ataupun perkembangan masyarakat Islam itu daripada zaman dulu sehingga sekini? Itu dalam ilmu ijtima'i dakwah yang kami pelajari. Kami pelajar dakwah pelajari pada SEM ini. Dan Allah telah berfirman dalam surah An-Naml yang bermaksud atau siapakah yang memulakan kejadian sekalian makhluk kemudian dia mengembalikan, yakni hidup semula sesudah mati, dan siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama Allah? Katakanlah, wahai Muhammad, bawalah kemari keterangan-keterangan kamu jika betul kamu orang-orang yang benar. Dan kita masuk kepada maksud kaedah kajian ataupun kajian ilmiah ataupun penyelidikan saintifik tentang ilmu kemasyarakatan ini. Jadi ilmu ini adalah satu ilmu yang meliputi keseluruhan dalam lingkungan pembelajaran secara bermasyarakat, ataupun yang saya pernah sebut ianya dikenali sebagai ilmu sosiologi. Dan yang dimaksudkan dengan ilmu sosial ini, satu ilmu pelajaran yang telah tersusun bagi membangunkan sesebuah masyarakat yang tertentu dengan penggunaan ilmu yang terperinci untuk mencapai hakikat sebenar masyarakat yang berpengaruh dalam merealisasikan kebenaran dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Jadi itu yang dimaksudkan dengan kajian ilmu
kemasyarakatan ataupun ilmu sosial. Jadi itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Farhan bin Mahdi Amin. Rukmu Tullab Sifrun Arba'ah Tamaniyah Tamaniyah Sittah Arba'ah. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan apakah itu tujuan daripada membuat penyelidikan sosial. Yang pertama adalah penyelidikan sosial bertujuan untuk meningkatkan pengalaman penyelidik serta menambahkan pengetahuannya terhadap sesuatu perkara tertentu dengan lebih spesifik dan tepat, seperti mengetahui suasana sesebuah keluarga apabila adanya anak-anak. Yang kedua adalah terdapat banyak tujuan daripada membuat penyelidikan ataupun kajian sosial yang menggambarkan fenomena sosial seperti mengkaji masyarakat setempat, tahap penyelidikan, ekonomi dan mengetahui hala tuju manusia. Seperti contoh yang diberikan adalah contoh masalah pembantu rumah dan ia disebut sebagai kajian deskriptif. Kajian deskriptif ini adalah kajian yang memberikan gambaran secara jelas untuk mengetahui sesuatu perkara dengan lebih mendalam. Contohnya adalah berkenaan dengan orang gaji itu, seperti bagaimana seseorang majikan melayani pembantu rumah tersebut, gaji yang diberikan sesuai ataupun tidak dengan kerja yang dia buat, orang gaji itu sendiri dipercayai ataupun tidak, orang gaji itu ada pengalaman ataupun tidak dan juga lain-lain. Yang ketiga adalah tujuan sebahagian pembelajaran secara berkumpulan adalah untuk menerangkan sebab-sebab yang membawa kepada sesuatu tingkah laku ataupun sesuatu masalah tertentu dan ia dinamakan sebagai kajian penjelasan, seperti mengetahui sebab-sebab pelajar wanita lebih suka belajar di bahagian universiti dan bukan di tempat yang lain. Yang keempat, sesetengah penyelidikan sosial bertujuan untuk menilai sebahagian program ataupun wakil sosial yang mana ia dapat membantu untuk menghadapi masalah sosial tertentu dalam masyarakat, seperti menilai program kebajikan masyarakat dalam mencapai matlamatnya dalam membantu segala kesesatan untuk menyesuaikan diri bersama suasana masyarakat tersebut. Yang terakhir adalah mengetahui prosedur melakukan penyelidikan sosial dan memahami asas-asas yang mana ia dapat menguatkan serta meningkatkan pengalaman dalam pendidikan kepada seseorang serta menjadi pakar-pakar dalam bidang ilmu sosial tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Anas Arifuddin bin Ahmad Sohidi. Nombor metrik 048580. InsyaAllah kali ini saya akan membincangkan tentang etika penyelidikan sosial yang dirujuk daripada kitab Madkhal fi Ilmi Ijtima'. Jadi insyaAllah kita terus kepada poin kita. Jadi antara etika-etika ataupun sikap yang perlu ada dalam diri seorang pengkaji yang mengkaji tentang penyelidikan sosial, antaranya ialah tidak mengajukan soalan-soalan yang berbentuk peribadi yang boleh menyakiti perasaan responden ataupun kita panggil orang yang kita kaji, ataupun soalan-soalan yang menyentuh tentang pegangan akidah mereka. Jadi dalam seorang pengkaji itu dalam menyelidiki responden ataupun memberi soalan-soalan ataupun menyiasat responden, dia tidak boleh memberi soalan-soalan yang melibatkan peribadi mereka, contohnya masalah-masalah diri mereka ataupun keluarga mereka, ya. Ataupun tidak boleh menyentuh tentang pegangan akidah. Contoh kita seorang pengkaji itu menyelidiki orang kafir, contohnya orang Cina yang beragama Buddha. Kita cuba membanding-bandingkan agama kita dengan agama dia, contohnya begitu. Dan etika kedua ataupun sikap yang kedua ialah tidak memilih kasih
yang memihak kepada sesebuah kumpulan responden terhadap kumpulan yang lain, dan tidak meminggirkan kes yang kecil dalam subjek kajian ataupun meremehkan sesuatu kes. Contohnya maksudnya di sini ialah dalam menyelidiki responden-responden, contoh terdapat 2 kumpulan responden. So seorang pengkaji itu tidak boleh menyebelahi sesebelah pihak demi kepentingan tertentu. Maksudnya tidak kita walaupun sesebuah kumpulan yang pengkaji itu bela, walaupun benda itu salah, tetap dia menyebelahi kumpulan responden tersebut dan tidak meminggirkan kes kecil. Maksudnya contohnya ada datangnya isu yang lain yang boleh mempengaruhi hasil kajian, yang boleh menyusahkan hasil kajian, so menjadikan dia tidak menekankan perkara tersebut, tidak boleh. Maksudnya walaupun kes kecil, tidak boleh meminggirkan ia. Dan keempat, seseorang pengkaji mestilah berwawasan dan bersifat praktikal, yang bermaksud tidak terpengaruh dengan emosi, perasaan ataupun tiada pendirian lah kita panggil, dan bebas daripada adat masyarakat. Maksudnya di sini dalam mengkaji penyelidikan sosial, seseorang pengkaji itu mestilah berwawasan, maksudnya profesional. Kita panggil profesional. Maksudnya contoh dalam dia mengkaji, tetapi dalam masa yang sama dia mempunyai masalah. Maksudnya masalah tersebut, jika dia tidak profesional, tidak berwawasan, ia akan mempengaruhi emosi dia pada masa itu, akan mempengaruhi hasil kajian. Maksudnya di sini ia tidak adil, sesuatu keadaan yang tidak adil. Dan etika yang terakhir ialah hormati pendapat orang lain walaupun pandangan mereka bertentangan dengan pendapat kita, kerana tujuan asal kajian adalah untuk mencari dan menyelidik kebenaran. Di sini bermaksud apa-apa yang datang, maksudnya siapa sahaja yang memberi pandangan ataupun cadangan kepada kita, pendapat kepada kita, kita mestilah menerima dengan hati yang terbuka walaupun ia bertentangan dengan pendapat kita, kerana tidak semestinya pendapat kita itu tidak semestinya betul. So maksudnya untuk mencari, untuk menyelidik, untuk mengkaji sesuatu tu, untuk mendapat kebenaran, jadi kita tidak boleh ego, kita tidak boleh taksub dengan pendapat kita, dan kita mestilah cuba untuk menerima pandangan-pandangan yang berasas, maksudnya yang betul. Jadi saya simpulkan terus, maksudnya terdapat banyak beza antara pengkaji-pengkaji, pengkaji ilmiah ataupun yang kita sedang bincang tadi, dengan pengkaji yang tidak ilmiah seperti penyair, penulis, pelukis. Kerana mereka itu hanya mereka cipta melalui perkara yang subjektif, seperti perasaan, emosi, ataupun melalui pengalaman diri. Tapi berlainan dengan pengkaji ilmiah, kerana ia disokong oleh maklumat yang berasaskan ilmiah, yang perlu dikaji, bukan reka-rekaan semata-mata. Jadi itu sahaja. Secara kesimpulannya, ilmu sosial merupakan satu ilmu yang sangat luas, merangkumi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tanda sesebuah masyarakat itu merupakan masyarakat Islam apabila mereka berpegang teguh dengan syariat Islam, bersungguh-sungguh mempraktikkan Islam yang sebenar, hidup saling bertolak ansur, bertoleransi dan aman damai. Selain itu, penyelidikan sosial yang baik mestilah memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya memberi penerangan mengenai sesuatu kejadian
dengan hanya berlandaskan pemerhatian dan penilaian dengan menggunakan akal semata-mata. Hal ini kerana akal tidak dapat membantu kita dalam membuat ramalan. Sebaliknya, dengan andaian semata-mata tanpa penyelidikan amat berbahaya dan memudaratkan lagi keadaan di sekeliling kita. Di samping itu, dalam setiap perkara, akhlak dan adab yang sangat baik perlu dititik beratkan. Begitu juga dalam melakukan kajian ilmiah. Seseorang pengkaji mestilah mengaplikasikan akhlak-akhlak yang telah dibincangkan agar hasil kajian ataupun ilmu yang diperolehi adalah sahih dan memberi manfaat kepada masyarakat. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.